Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadarihi wa miqdarihi al-azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, pencipta tujuh petala langit dan tujuh petala bumi dan segala pembendaharaan, yang berada di antaranya selawat dan salam ke atas Nabi junjungan besar kita, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ke atas ahli keluarga baginda, dan ke atas para sahabatnya, dan ke atas mereka yang mengikuti jalan mereka yang terdahulu dengan cara yang terbaik sehingga hari kiamat. Alhamdulillah, muslimin musliman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu perkara yang saya ingin menarik perhatian tuan-tuan dan puan-puan adalah sebuah penghayatan di dalam bulan Ramadan, iaitu penghayatan terhadap cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana datangnya bulan Ramadan yang seperti ini, di dalam lubuk hati kita dapat merasakan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, dapat merasa cinta Allah taala yang besar terhadap kita. Dan demikian kita dapat rasakan apabila kita perhatikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam ibadah puasa mereka, yang mana ianya tidak diberikan kepada umat yang terdahulu. Walaupun umat yang terdahulu disyariatkan puasa ke atas mereka, mereka juga berpuasa. Mereka ada ibadah yang namanya puasa, difardukan juga ke atas mereka. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah difardukan ke atas kamu puasa seperti mana ianya telah difardukan ke atas umat sebelum kamu. Umat sebelum kita siapa? Umat-umat Nabi yang terdahulu. Umat-umat Nabi yang terdahulu. Dan apakah hikmah di sebalik kefarduan puasa itu? La'allakum tattaqun, supaya manusia menjadi hamba Allah yang bertakwa. Takwa adalah objektif yang paling utama di sebalik pensyariatan puasa. Baik kita berpuasa, umat yang terdahulu juga berpuasa. Tetapi keterkaitan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana kita adalah ummah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah memberi sesuatu yang special, sesuatu yang khusus sebagai keistimewaan bagi umat ini di dalam puasa mereka di dalam bulan Ramadan. Yang pertamanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis qudsi bahawa setiap daripada amalan anak-anak Adam adalah untuknya, yakni untuk anak Adam itu, tetapi puasa adalah untukku, kata Allah, kecuali puasa. Puasa adalah untukku. Illa as-saum fa innahu li wa ana ajzi bih, kata Allah Subhanahu wa taala. Kecuali puasa, puasa
hanya untukku dan aku sahaja yang membalasnya. Ulama menjelaskan, yakni Allah itu sendiri sebagai balasan kepada orang yang berpuasa. Ada beberapa tafsiran ulama. Yang pertama, Allah sendiri yang mengetahui berapa pahala orang yang berpuasa, yang ianya tidak diketahui oleh malaikat. Kerana malaikat tidak mampu untuk menulis apa yang dialami dalam diri seorang hamba Allah ketika dia berlapar. Jadi mereka tidak ada neraca. Malaikat tidak mempunyai neraca untuk mengukur berapa banyak pahala yang patut diberikan untuk kelaparan yang ditanggung, untuk dahaga, haus, keletihan, kepenatan yang ditanggung oleh umat Nabi SAW dalam menjalani ibadah puasa mereka. Jadi malaikat disable. Jadi hanya mengetahui ukuran kelaparan, dahaga, haus, keletihan, kepenatan, kepayahan hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah SWT mengatakan, wa ana ajzi bih, hanya aku sahaja yang dapat membalas. Dan tafsiran yang lain mengatakan, Allah menyatakan bahawa aku sendiri adalah balasan kepadanya. Ya. Tafsiran yang lain, ya, yang juga benar maksudnya, iaitu di hari akhirat nanti, ketika manusia akan dakwa-mendakwa antara satu sama lain, tuntut-menuntut antara satu sama lain. Ya. Kerana di hari akhirat masing-masing nak mencari currency untuk tambah dalam akaun mereka. Kerana di neraca mizan akan ditimbang satu currency sahaja, namanya pahala. Pahala, ganjaran. Itu yang ditimbang sebagai currency kebaikan. Dan di hari akhirat nanti, manusia akan mencari siapa yang pernah menzalimi dia di dunia dulu, walaupun pernah ambil 1 sen duit dia. Dia tak kira dah. Sebab 1 sen itu, apabila diambil balik di hari akhirat, bukan dalam bentuk 1 sen, tapi akan dikonvert dalam bentuk pahala, yang ukurannya nanti neracanya di hari akhirat akan diketahui untuk 1 sen yang dizalimi berapa banyak pahala yang perlu diambil. Silap-silap 1 malam punya tarawih. 1 sen boleh jadi 1 malam punya tarawih. Tapi nanti di hari akhirat dia akan menyesal betapa besarnya menzalimi orang lain walaupun 1 sen. Berapa banyak pun dizalimi, 1 sen, 10 ringgit, 1000 ringgit, 100 ribu, 1 juta. Di hari akhirat nanti orang yang dizalimi itu tidak ingin ringgit. Kadang currency itu dah tak laku. Currency itu dah dimasuhkan ketika tinggalkan dunia. Jadi mereka akan mencari satu-satunya currency yang laku, yang itulah untuk ditimbang di neraca mizan. Itulah namanya al-hasanat ataupun al-ujur, al-ajar, ya, pahala ganjaran. Disebut pahala ganjaran. Itulah nama currency. Jadi manusia akan tuntut pahala. Macam-macam ibadah yang akan ditransferkan kepada orang yang dizalimi. Solat sunat duha, bacaan Quran dia, sedekah dia, ya. Nanti malaikat akan kira, dia akan transfer ke buku akaun dia. Masing-masing kita semua ada akaun kita masing-masing, buku rekod kita semua bawa. Nanti ada teknologi di sana bagaimana dia transfer, ya, pahala dia kepada buku amalan akaun kita. Tapi ulama mengatakan satu-satunya ibadah yang tak boleh ditransferkan adalah puasa, kerana itu untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Itu khusus untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada siapa boleh ambil. Ya. Kalau semua ibadah dia togel, ditransferkan
kalau dia pernah beribadah puasa ketika di dunia, itulah ibadah yang tertinggal bersama dengan dia. Ini tafsiran ulama yang juga benar, maksud yang benar, ya. Maksud yang benar daripada wa ana ajzi bih. Puasa ini untukku, kata Allah, dan aku sahaja yang membalasnya. Maka hadis ini adalah untuk kita merasakan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bulan puasa ini bulan untuk dipupuk percintaan kita dengan Allah. Bulan Ramadan ini bulan kita bina hubungan kita dengan Allah. Kita perbaiki interaksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bulan untuk kita berdamai dengan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak kita telah mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah masa yang terbaik untuk kita mula berdamai dengan Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Berapa banyak lagi manusia ingin berperang dengan Allah dengan melanggar perintah-perintahnya. Maka berdamailah dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu bulan Ramadan, bulan yang mengajak kita, seruan untuk kembali kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada beberapa keistimewaan yang diberikan kepada umatku di dalam puasa mereka yang ianya tidak diberikan kepada umat-umat yang terdahulu di dalam puasa mereka. Jadi mari kita dengar hadis ini dengan suatu bentuk penghayatan untuk merasakan percintaan Allah Subhanahu wa taala. Rasakan cinta Allah terhadap kita. Terbitnya rasa cinta Allah yang dapat dirasai dalam jiwa kita adalah sesuatu yang sangat mahal. Kalau setiap kali Ramadan datang kita dapat merasakan cinta tersebut, ini adalah sesuatu yang amat berharga. Kerana kesempurnaan iman kita itu adalah bergantung kepada percintaan kita dengan Allah, dengan kita dapat merasa cintanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama adalah bau mulut puasa, bau mulut umatku yang berpuasa adalah lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala berbanding haruman kasturi. Baik kita tak dapat tangkap bau tersebut, kita tak dapat bau aroma tersebut. Dalam keadaan Allah pun bukan jenis yang perlukan kepada bau, perlu kepada aroma, berhajat kepada wangian, tidak. Jadi apa maksudnya? Maksudnya untuk kita merasakan cinta Allah Subhanahu wa taala. Allah kata, bau mulut kamu yang berpuasa di sisi aku lebih harum daripada kasturi lagi. Bukankah ini ayat-ayat cinta? Ya. Lihat bagaimana kalau orang bercinta, bau busuk pun inilah paling wangi sekali, harum sungguh, padahal hapak, tapi sebab cinta, rasa gian, bau dia tu, hapak dia tu gian, sebab cinta. Ya. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh ikan-ikan Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka beristighfar untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berpuasa di bulan Ramadan. Sepanjang kita berpuasa, iaitu daripada fajar sehingga tenggelamnya matahari, ikan-ikan yang berada di dunia ini semuanya, sama ada di lautan, di tasik, di kolam, di telaga, di perigi, di akuarium, di mana saja yang namanya ikan hidup, semuanya beristighfar kepada kita. Maksudnya mereka memohon
keampunan kepada Allah. Ya Allah, ampunkanlah umat Rasulullah yang berpuasa. Siapa? Saya, tuan-tuan dan puan-puan. Ikan-ikan semua berdoa kepada Allah. Siapa yang jadikan mereka begitu? Allah. Kenapa? Kerana Allah jadikan ikan-ikan sayang kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah jadikan ikan-ikan sayang kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebab Allah sayang umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Allah cinta umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah cinta saya, tuan-tuan dan puan-puan. Bagaimana kita tidak dapat merasakan cinta itu? Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala apabila mencintai hamba-Nya, Allah Ta'ala akan memanggil Jibril AS dan memberitahu, wahai Jibril, aku mencintai si fulan. Maka malaikat Jibril AS pun mula mencintainya, dan malaikat Jibril akan umumkan kepada seluruh penghuni langit dan bumi, daripada malaikat yang berada di 7 petala langit dan 7 petala bumi, wahai malaikat-malaikat Allah, sesungguhnya Allah memberitahu kepadaku bahawa dia mencintai si fulan bin fulan, maka hendaklah kamu mencintainya juga. Maka seluruh malaikat yang berada di langit dan bumi juga mencintai si fulan, hamba Allah itu. Dan kemudian Rasulullah bersabda, apabila seluruh penghuni-penghuni langit daripada malaikat mencintainya, maka kecintaan itu akan turun melata ke bumi, sehingga makhluk-makhluk Allah di bumi juga mencintainya. Dan itulah kesan kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga ikan-ikan pun mencintai orang yang berpuasa. Mereka memohon istighfar. Kita dengar tak istighfar tersebut? Tidak. Tapi itu adalah untuk kita merasa cinta Allah Subhanahu Wa Taala, yang menjadikan kesan cinta itu kepada ikan-ikan. Yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sepanjang bulan Ramadan Allah Subhanahu Wa Taala menutup pintu neraka serapat-rapatnya untuk umatku, dan membuka pintu syurga seluas-luasnya untuk umatku. Dan sepanjang bulan Ramadan Allah menghiasi syurga dengan hiasan yang lebih indah, lebih elok. Allah perindahkan lagi, Allah cantikkan lagi syurga untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berpuasa. Kita nampak tak syurga itu? Kita tak nampak. Tapi kita dapat yakin dalam hati kita. Kita dapat yakin bahawa syurga itu wujud, dan Allah memperuntukkan syurga itu untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah memperindahkannya di dalam bulan Ramadan. Jadi apabila Allah memperindahkan di dalam bulan Ramadan, manfaat mengetahui hal tersebut ianya efek rohani kita. Roh kita merindui alam yang tinggi. Jadi sungguh pun mata kasar kita masih belum melihat syurga, tapi dengan mengetahui ilmu yang dikhabarkan daripada hadis sebentar tadi, ianya menarik roh kita untuk rindu untuk ke sana. Dan menarik roh itu merasakan percintaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara-perkara gaib yang dikhabarkan oleh Rasulullah, ya memang kita tak nampak dengan mata kasar kita. Jadi apa faedah Rasulullah bagi tahu pada kita? Kerana pada diri kita ada yang dipanggil sebagai roh. Roh kita itu di alam tinggi. Roh kita itu cepat detect dengan perkara-perkara yang tinggi. Alam ghaib adalah perkara yang tinggi, kerana ianya perkara yang hakiki. Maka apabila telinga kita mendengar, akal kita bertafakur, fikiran kita bertadabbur, di efek roh kita. Sebab tu besar impak daripada tafakur dan tadabbur. Melihat kejadian dengan tafakur,
membaca Al-Quran dengan tadabbur, kerana ianya adalah aktiviti rohani. Tafakur dan tadabbur ini dia menggerakkan rohani kita, dia bagi efek, dia bagi impak pada roh kita. Jadi roh kita meninggi dan meninggi, merindui alam yang tinggi. Dan untuk hati kita merasa percintaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayangnya Allah hiaskan syurga sepanjang bulan Ramadan untuk kita. Kita ni kalau kita tahu sepanjang bulan Ramadan kita duduk tempat lain, ada seseorang yang dia kata, rumah kamu ni tinggalkan dulu sepanjang bulan Ramadan, saya nak hias, saya nak bagi cantik, saya nak decorate dengan sebaik-baik. Dan tentu kita sayang orang tersebut, ya, sebab dia nak cantikkan lagi rumah kita. Dia nak ganti sofa, nak ganti cat, nak ganti langsir, nak ganti kabinet, nak ganti hiasan dalaman, shilling, lampu, lighting, semua dia nak ganti. Kita mesti sayang dia, ya, sebab prihatinnya dia pada kita. Ya, Allah kata, kamu punya kediaman yang sebenar adalah syurga, dan aku menghiasinya di bulan Ramadan. Maka itu ayat-ayat cinta daripada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk jiwa kita merasai. Yang berikutnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada sepanjang bulan Ramadan syaitan-syaitan yang sentiasa menggoda dan membisikkan was-was pada manusia diikat, dibelenggu dan dipasung di lautan, supaya sepanjang Ramadan mereka tidak dapat mengganggu dan menggoda umat Nabi SAW yang menjalani ibadah puasa pada siang hari dan menjalani ibadah qiyam pada malam hari. Jangan kacau, jangan kasih kacau. Di luar Ramadan mereka sibuk kacau umat Rasulullah SAW, tapi dalam bulan Ramadan Allah kata, aku kasih ikat. Betapa cintanya Allah SWT pada kita. Allah nak bagi kemudahan pada kita, bukan kesukaran dan kepayahan. Dalam bulan Ramadan Allah bukan nak bagi kesempitan dan kehimpitan, Allah nak bagi kemudahan dan kesenangan, ya. Yang berikutnya kata Allah, kata Nabi SAW, di dalam bulan Ramadan Allah Subhanahu wa ta'ala membebaskan setiap malamnya 1 juta nyawa daripada api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirat masih belum tiba lagi, tiba-tiba ada 1 juta nyawa dibebaskan. Perhisaban belum bermula lagi, tiba-tiba 1 juta nyawa dibebaskan setiap malam. Kata Rasulullah, sepanjang bulan Ramadan setiap malam dibebaskan 1 juta nyawa, dan di akhir Ramadan, malam terakhir Ramadan, dibebaskan sebanyak mana yang telah dibebaskan sepanjang daripada malam pertama sehingga malam yang kedua terakhir Ramadan. Katakan pada tahun itu ada 30 malam Ramadan. Itu telah berlalu 29 Ramadan, bermakna 29 juta nyawa dah terbebas. 29 juta. Maka pada malam terakhir Ramadan, malam itu bukan 1 juta nyawa dibebaskan, tapi 1 juta malam itu campur dengan 29 yang sebelum itu. Jadi 30 juta dibebaskan. Di sepanjang bulan Ramadan 30 campur 29, 59 juta umat Rasulullah SAW, nama mereka dibebaskan daripada api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksud dibebaskan? Nama mereka dikeluarkan daripada senarai penghuni neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta ataupun tidak Allah Ta'ala? Cinta ataupun tidak? Kalau melihat kepada situasi amalan kita,
nampak gayanya kita memang tak layak untuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan yang kita lakukan, na'udzubillah min dzalik, boleh jadi mencampakkan kita ke dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi keistimewaan umat Rasulullah SAW di dalam bulan Ramadan, mereka yang benar-benar ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjalani apa yang difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam bulan Ramadan dan menjaga adab-adab bulan Ramadan, Allah Subhanahu Wa Taala ingin memberikan keistimewaan yang besar. Dan Rasulullah SAW mengatakan, Allah pada akhir Ramadan, Allah akan mengisytiharkan kepada seluruh malaikat bahawa Allah SWT mengampuni seluruh umat Rasulullah SAW. Hari convocation, hari hadiah besar. Dan para malaikat, mereka bertambah lagi sayang kepada umat Rasulullah kerana mereka semua seperti baru keluar lahir daripada ibundanya, suci, bersih, murni, dalam keadaan fitrah. Lalu mereka menuju untuk mengerjakan Aidul Fitri, iaitu perayaan fitrah. Fitrah sebab seolah-olah dah kembali kepada, seolah-olah baru lahir daripada ibundanya, suci, murni, bersih, tak ada dosa, licin. Allah licinkan habis. Tetapi orang yang dalam bulan puasa, dia tidak menjaga hak-hak Ramadan, dia ponting puasa, banyak perkara dia ponting, dia tak jaga mulut dia, dia tetap terus mengumpat, dia terus bergosip, dia terus melakukan perkara-perkara yang haram, dia terus melihat perkara-perkara yang haram, maka dia terlepas daripada mendapat cahaya dan keberkatan Ramadan. Dia tak jaga sembahyang dia tak jaga kefarduan solat, kefarduan puasa, ya, maka dia adalah orang yang rugi. Allah sedang melimpah ruahkan di dalam bulan Ramadan, dan satu malam yang Allah Ta'ala sembunyikan yang lebih baik daripada 1000 bulan, iaitu malam Lailatul Qadar, untuk manusia memburunya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kita taufik dan hidayah untuk terus memburu malam Lailatul Qadar dengan menghidupkan ibadah pada malam hari. Allah memberi kita taufik dan hidayah untuk solat maghrib dan solat isyak, sesuatu yang besar nikmat. Jika malam itu malam Lailatul Qadar, sebenarnya dia dah dapat malam Lailatul Qadar. Tapi kalau dia tambah lagi dengan tarawih, dengan witir, dengan tahajud, maka lebih berganda pahala ganjarannya. Apa itu pahala? Currency yang laku untuk kehidupan yang infinity, eternity, kekal selama-lamanya, abadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menanamkan dalam lubuk hati kita rasa cinta yang besar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah menunjukkan dan menzahirkan cintanya kepada kita di dalam bulan Ramadan ini. Allah telah memberikan kesediaannya untuk mengampunkan kita apabila dengan sedikit kesungguhan kita tunjukkan untuk beribadah dan bertakarub kepada Allah. Mudah-mudahan Allah kurniakan rasa cinta itu dalam hati kita, dan kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kecintaan yang mendalam dalam jiwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah kurniakan kita husnul khatimah dan jauhkan kita daripada su'ul khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tangguh majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah wal asr. Subhanallah bihamdih, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.